Tarikh-tarikh penting PRN Johor belum diumumkan namun parti-parti politik semakin hangat mencatur strategi. Dengan 56 kerusi DUN di Johor, ia bakal direbut oleh parti-parti besar meliputi UMNO, PAS, Pakatan Harapan dan lain-lain. Namun pada ketika ini kita nak lihat dan juga kita nak membaca sedikit apakah strategi yang sedang digerakkan parti-parti ini. Ada yang mengambil pendekatan berbeza dan ada yang jalinan kerjasamanya seperti samar. Namun untuk mengulas perkara ini, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah Kita UKM bersama dengan saya pada ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Hafizi. Baik, Prof. Adakah kita bakal menyaksikan kerjasama luar jangka antara parti-parti politik yang berlawanan ataupun opposing political parties? Okey, kerjasama antara parti-parti politik yang berlawanan ini boleh dibentuk sebelum, semasa atau selepas pilihan raya. Ya. Dia bergantung pada strategi mana yang lebih baik. Kalau dilihat dalam keadaan ini, ya, ramai yang akan mungkin memilih strategi untuk bersama dengan membina kerjasama selepas pilihan raya, selepas melihat kekuatan parti-parti yang bertanding. Namun soalan Hafiz ini agak menarik pada saya. Ya. Kalau kita lihat kepada dua bentuk hipotetikal lah. Ya. Kalau kita perhatikan sekarang, ya, istilah opposition tidak lagi terikat kepada parti-parti dalam gabungan Pakatan Harapan seperti PKR, DAP dan Amanah. Ya. Kita kena akui kemunculan parti-parti politik yang lain seperti MUDA, Warisan, Parti Bangsa Malaysia. Ya. Dan dalam keadaan ini, kalau kita sarankan dua hipotetikal keadaan dalam memerhatikan PRU Negeri Johor, ya, berkaitan dengan kerjasama luar jangka parti-parti politik berlawanan ini. Yang pertama, kalau parti-parti itu baru dan mungkin lemah, mereka akan menunggu masa dan strategi yang sesuai. Kalaulah menang, jika menang di luar jangka, maka parti-parti baru ini mungkin mahu mengukuh dengan membina kerjasama dengan parti yang telah dilihat besar, menang besar dan kuat. Hipotetikal yang kedua ialah jika merujuk kepada hanya Pakatan Harapan sebagai di opposition, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, UMNO kuat di Johor. PAS tidak ada sokongan padu di peringkat akar umbi, apatah lagi Amanah. Dari segi pengaruh juga kita perhatikan UMNO mengatasi Parti Bersatu. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga mungkin tidak akan bertanding di panggung untuk mempertahankan kerusi DUN-nya di peringkat DUN dan juga mungkin di Parlimen akan datang. Dan rakyat Johor akan memilih UMNO. Tambahan pula, UMNO dan BN kini membawa agenda memberi laluan dan memperkenalkan calon baru yang berkaliber. Faktor yang kedua iaitu Bersatu juga mengalami defisit dalaman parti. Datuk Mazlan misalnya sebagai ketua bahagian di Johor Bahru telah mula menarik sokongan daripada Bersatu dan ahli-ahli Bersatu yang lompat parti juga kini goyah. Mungkin pasti boleh dikalahkan oleh calon-calon baru UMNO. Dan yang ketiga, kalau kita perhatikan DAP, DAP juga tidak begitu berpengaruh di Johor kerana masyarakat Cina di Johor ini kebanyakannya adalah keturunan yang berbeza, komuniti Hainan yang bertutur dialek Kuan Weng, berbeza dengan komuniti Cina DAP misalnya di Penang yang rata-ratanya keturunan Hakka, bertutur dialek Hokkien maupun Cantonese di bahagian Kuala Lumpur dan bandar-bandar lain. Jadi komuniti Hainan dan Hailam di Johor ini saya kira kalau diperhatikan dari segi sosiologinya mereka sangat dekat dengan Istana Johor. Kerana mereka adalah golongan pedagang, businessman yang sudah pasti kepentingan bisnes ini harus dijaga. Jadi ada dua hipotetikal yang kita boleh perhatikan di sini. Sama ada melihat kemunculan parti baru yang bersedia menjalinkan kerjasama selepas keputusan PRU Negeri Johor diumumkan, ataupun melihat kepada kekuatan PH sendiri. Dalam keadaan yang telah saya jelaskan tadi, ada banyak kesenjangan dan kelompangan dalam Pakatan Harapan kini. Baik, Prof. Bagaimana untuk kita memahami electoral pact ataupun persefahaman pilihan raya? Adakah ia boleh berlaku? Okey. Electoral pact dalam bahasa mudahnya ialah berpakat dalam pilihan raya. Atau terma politiknya ialah perjanjian bipartisan melibatkan calon-calon dari parti politik yang bertanding dalam pilihan raya. Pada saya, trend kewujudan kumpulan strategik yang bersedia membentuk pemufakatan atau perkongsian kuasa, yang ini sangat bergantung kepada mutual interest, yang berlaku sekiranya 56 kerusi DUN yang dipertandingkan masih lagi berlaku ketiadaan majoriti jelas. Misalnya BN 29 kerusi, PH 27. Maka electoral pact
mungkin boleh difikirkan bagaimana sama ada BN mahu bergabung dengan parti-parti baru atau PH mahu mengambil ruang bergabung dengan parti-parti yang mungkin menang di luar jangka. Tetapi jika UMNO boleh mengambil semua kerusi-kerusi di kawasan luar bandar, pinggir bandar, dan BN boleh memenangi kerusi-kerusi di kawasan bandar, pada saya bergantung kepada pembahagian demografi, saya kira electoral pact mungkin tidak akan berlaku. UMNO BN akan mentadbir Johor secara solo tanpa electoral pact bersama parti-parti lain. Dan Prof, kalau kita lihat juga pada ketika ini, PAS dalam keadaan tersepit, mahu bersama UMNO ataupun BN ataupun bersama dengan Perikatan Nasional. Bagaimana kita nak baca strategi jalinan kerjasama ini dan apakah impaknya sekiranya PAS memilih PN untuk bersama, terutamanya di peringkat pusat? Okey, kalau kita perhatikan hubungan cinta dimensi PAS dengan Bersatu PAS dengan UMNO ini, dia ada turun naik. Dan kita lihat sendiri bagaimana perkembangan PAS dengan pemecatan Khairuddin daripada PAS sendiri menunjukkan ada ketegangan dalam PAS sendiri sama ada untuk bersama Bersatu maupun UMNO. Dalam keadaan di Johor, kita pun telah memerhatikan corak dan pattern pilihan raya di Johor. PAS tidak mampu saya kira untuk meluaskan pengaruhnya di Johor. Kerana di Johor walaupun Melayunya dan Islamnya ada, kepelbagaian rencam intra-etnik ini masih melihat kepada keampuhan dan sokongan yang kuat kepada UMNO. Tambahan pula kalau kita perhatikan antara PAS dengan konflik dalaman PAS untuk memilih antara UMNO dan juga Bersatu mungkin juga memberi impak yang besar kepada PAS. Kalau kita perhatikan di Johor, Bersatu mungkin tidak mempunyai peluang dan kesungguhan rakyat Johor, bangsa Johor untuk mengembalikan kuasa secara terhormat kembali kepada UMNO itu saya nampak begitu kukuh di akar undi. PAS mungkin berdepan dengan cabaran besar. Dan Prof, kalau kita lihat juga PKR berbeza logo dengan Pakatan Harapan, apa mungkin impaknya Prof? Okey. PKR dan Amanah dalam Pakatan Harapan telah pun mengambil keputusan untuk menggunakan logo parti masing-masing. Pada saya ini adalah petunjuk bahawa berlaku disintegration di dalam Pakatan Harapan sendiri. Dan kalau kita boleh perhatikan, telusuri lebih jauh sedikit, Pakatan Harapan pada saya berada dalam keadaan yang paling lemah. Ekoran kekalahan berturut-turut dalam pilihan raya kecil pada tahun 2019 bermula dengan Cameron Highlands, Semenyih, Chini, Tanjung Piai, Kimanis, Slim dan tetap gagal dalam mendapatkan undi percaya SD, Statutory Declaration, ketika konflik di peringkat eksekutif dan jatuh terduduk dalam PRU Negeri Melaka. Pada saya Pakatan Harapan is really at its weakest. Dan Pakatan Harapan perlu berbuat sesuatu. Mungkin memikirkan strategi bergabung dengan parti-parti baru, muda, pejuang, Parti Bangsa Malaysia untuk mengumpulkan kekuatan. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Kartini Abu Talib, Timbalan Pengarah KITA UKM atas kupasan itu dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.